Nama saya ialah Chong Jia Eun, nombor metrik ialah 284658 dan nombor meja ialah 32. Hari ini saya akan membentang kajian tentang perbelanjaan dalam kalangan pelajar SCFB dari keluarga B40 di Universiti Utara Malaysia. Seterusnya ialah dapatan kajian dan analisis kajian. Kajian ini melibatkan penyertaan 20 orang responden yang telah menjawab soal selidik yang disediakan. Selain itu, 5 responden juga telah ditemu bual oleh pengaji semasa menjawab soal selidik. Bab 4. Dapatan kajian. Pengaji akan menerangkan dan menganalisis data dan maklumat yang telah dikumpulkan melalui borang soal selidik dan temu bual dengan responden. Pada bahagian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menyaji dapatan kajian melalui penggunaan raja, jadual dan statistik. Selain itu, analisis faktor-faktor dan kesan-kesan serta analisis perbandingan akan dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis dapatan kajian ini. Profil demografi perbelanjaan dalam kalangan pelajar SCFB dari keluarga B40 di Universiti Utara Malaysia. Berdasarkan raja ini menunjukkan umur responden dalam peratus dan 60% responden berada dalam kategori usia antara 22 hingga 24 tahun. Raja ini menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina. Dalam kumpulan jantina, responden majoriti adalah perempuan dengan jumlah 60% dari keseluruhan responden. Raja ini menunjukkan demografi responden berdasarkan bangsa. Dalam kumpulan bangsa responden, responden Melayu membentuk majoriti dengan 60% daripada keseluruhan responden. Raja ini menunjukkan semester responden dan paling tinggi ialah 55% responden berada dalam kategori semester 3 dan 4. Raja menunjukkan pendapatan keluarga responden. Paling banyak ialah 45% keluarga responden memiliki pendapatan kurang daripada 2,500 B1 dan paling rendah ialah 10% keluarga responden memiliki pendapatan antara 3,170 hingga 3,969 B3. Raja ini menunjukkan kos sara hidup bulanan responden. Paling tinggi ialah 65% memiliki kos sara hidup bulanan antara 300 hingga 699. Raja ini menunjukkan perbelanjaan responden untuk makanan setiap bulan dan paling tinggi ialah 65% responden menggunakan 150 hingga 299 dan paling rendah ialah 5% responden yang mengeluarkan 450 ke atas. Seterusnya ialah perbelanjaan responden untuk pengangkutan setiap bulan. Paling banyak 80% responden menggunakan 149 dan ke bawah. Paling rendah ialah 5% responden mengeluarkan 450 dan ke atas. Perbelanjaan responden untuk pelajar dan pendidikan setiap bulan. Paling tinggi ialah 65% responden menggunakan 49 dan ke bawah. Perbelanjaan responden untuk hobi dan hiburan setiap bulanan. Paling tinggi ialah 60% responden menggunakan 49 dan ke bawah untuk hobi dan hiburan setiap bulan. Perbelanjaan responden untuk teknologi dan gadget setiap bulan. Raja ini menunjukkan paling banyak ialah 55% responden mengeluarkan 49 dan ke bawah untuk teknologi dan gadget setiap bulan. Faktor-faktor mempengaruhi keputusan perbelanjaan pelajar SCFB dari keluarga B40 di Universiti Utara Malaysia. Raja ini menunjukkan keluarga responden menyumbangkan bantuan kewangan sepanjang responden belajar di UUM. Berdasarkan raja ini, 85% keluarga responden memberikan bantuan kewangan. Sementara itu, 15% keluarga responden menyatakan bahawa tidak memberikan bantuan kewangan. Jumlah keluarga responden menyumbangkan bantuan kewangan sepanjang responden belajar di UUM. 47.10% keluarga responden menyumbang bantuan kewangan sebesar 200 dan ke bawah selama responden belajar di UUM. Responden menerima bantuan kewangan 95%. Responden menyatakan bahawa ada menerima bantuan kewangan dari mana-mana pihak atau institusi, manakala hanya 5% responden tidak menerima bantuan kewangan.
Responden menerima bantuan kewangan dari mana-mana pihak atau institusi berdasarkan data yang diberikan. Paling tinggi ialah 73.70% mendapat bantuan daripada PDPTN. Paling rendah ialah 5.30% responden mendapatkan bantuan kewangan dari individu. Keutamaan responden dalam membelanjakan kewangan. Sebanyak 80% responden untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan pemenuhan aspek makanan yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Kesan literasi kewangan dan kemahiran penyusunan bajet terhadap tabiat perbelanjaan pelajar dari keluarga B40 di UUM. Darjah ini ialah jumlah wang responden yang dapat disimpan dalam jangka waktu sebulan menunjukkan bahawa 65 responden dapat menyimpan jumlah wang sebesar 50 dan ke bawah. Bantuan kewangan yang diterima mencukupi untuk responden menampung satu semester menunjukkan bahawa 50 responden terima cukup bantuan kewangan untuk menampung satu semester dan 50% mengatakan bahawa bantuan kewangan yang terima tidak mencukupi untuk menampung satu semester. Jumlah wang yang responden selalu pinjam. Darjah ini menunjukkan bahawa sebahagian besar ialah 80% responden masih kerap meminjam jumlah wang sebanyak 50 dan ke bawah. Ini menunjukkan bahawa responden masih menghadapi keperluan kewangan yang tidak terpenuhi atau mengalami kesulitan dalam menguruskan kewangan dengan baik. Responden pernah menghadapi kekurangan kewangan sehingga terpaksa berhutang dari mana-mana pihak. Darjah ini menunjukkan bahawa 55% responden tidak pernah menghadapi kekurangan kewangan yang memaksa untuk berhutang dari pihak-pihak lain. Kesimpulannya, Bab 4 menerangkan dan menganalisis dapatan kajian yang dikumpulkan oleh pengkaji melalui borang soal selidik dan temu bau. Bab 5 akan membuat rumusan bagi kajian ini. Pengkaji akan mencadangkan cadangan atau langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi dan mengurangkan isu dan masalah yang timbul dalam kajian ini. Pengaji mendapati 3 perkara yang penting dalam kajian ini. Majoriti responden menggunakan sebahagian besar kos sara hidup untuk keperluan makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan pemenuhan aspek makanan yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Tekanan pelajar juga menyebabkan lebih banyak perbelanjaan dari segi makanan. Sesetengah penyelidikan mencontohkan perbezaan jantina dalam tingkah laku mengatasi tekanan. Dengan wanita lebih cenderung beralih kepada makanan dan lelaki kepada alkohol atau merokok. Dalam kajian filem yang melibatkan lebih 5,000 lelaki dan wanita menunjukkan bahawa obesiti dikaitkan dengan makan berkaitan tekanan pada wanita tetapi tidak pada lelaki. 60% responden dapat menyimpan jumlah wang sebesar 50 dan ke bawah. Ini bermakna, majoriti responden dalam kajian ini memiliki kemampuan untuk menyimpan jumlah wang yang terhad setiap bulan. Perkara yang ketiga yang didapati oleh pengaji dalam kajian ini ialah 80% responden masih sering meminjam jumlah wang yang tidak melebihi 50. Walaupun responden telah menerima bantuan kewangan yang mencukupi untuk menampung kos-kos responden dalam satu semester. Ini bermakna bahawa walaupun responden sudah memperoleh sumbangan kewangan yang mencukupi, responden masih menghadapi kesukaran dalam menguruskan kewangan dengan berhati-hati dan cenderung bergantung pada pinjaman wang tambah. Program bantuan makanan, kemudahan kafeteria yang berbatutan atau inisiatif pertanian bersepadu di kampus boleh dipertimbangkan untuk membantu mengurangkan tekanan kewangan berkaitan dengan makanan. Program pemulihan tekanan, khidmat nasihat dan aktiviti kecergasan mental boleh membantu pelajar mengatasi tekanan secara positif dan mengurangkan perbelanjaan berlebihan yang berkaitan dengan makanan. Program pendidikan kewangan kepada pelajar untuk meningkatkan literasi kewangan pelajar. Ada program yang dijalankan untuk menyokong pelajar dalam hal nutrisi, tekanan, kewangan dan bantuan kewangan dapat merangsang sektor-sektor yang berkaitan seperti pertanian, ekonomi tempatan, perniagaan, pendidikan, penyelidikan, sosial, kesejahteraan, inovasi dan teknologi. Ini akan mencipta peluang pekerjaan baharu, menggalakkan pembangunan ekonomi dan memajukan sektor-sektor yang berpotensi berkaitan. Pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk
Diakan subsidi atau bantuan khas kepada pelajar dari keluarga berpendapatan rendah untuk memastikan akses mereka kepada makanan berkualiti. Sebagai contoh, program bantuan makanan pelajar BMP boleh diperluas dengan dan meningkatkan dana dan subsidi yang diperuntukkan bagi memenuhi keperluan pemakanan pelajar. Kerajaan boleh melancarkan kempen nasional untuk meningkatkan literasi dan kesedaran kewangan di kalangan pelajar. Sebagai contoh, kerjasama dengan institusi kewangan dan organisasi bukan untung dapat dijalin untuk menyediakan bahan pendidikan kewangan, seminar dan bengkel kepada pelajar. Untuk merangsang sektor pertanian dan ekonomi tempatan, kerajaan boleh memberikan insentif dan sokongan kepada petani dan usahawan pertanian tempatan. Sebagai contoh, subsidi dan pembiayaan khas boleh diberikan untuk pemodenan infrastruktur pertanian, latihan kemahiran dan promosi produk pertanian tempatan. Sekian, terima kasih. Salah satu kekangan utama adalah terhadnya masa yang tersedia untuk mengumpul data, menganalisis hasil dan menyusun laporan kekangan. Ini memerlukan perancangan yang baik, pengurusan masa yang efektif, dan keupayaan untuk menghadapi cabaran yang timbul agar kajian dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang boleh dipercayai. 3 sasaran yang boleh menjalankan iaitu memberikan sokongan fiskal sosial kerjasama dengan pihak berkaitan, perhatian kepada keperluan kewangan pelajar yang masih meminjam jumlah wang. Kesimpulannya, dapatan menunjukkan bahawa pemenuhan keperluan nutrisi dan tekanan kewangan adalah aspek penting yang perlu diberi perhatian. Pelajar cenderung menghabiskan banyak wang untuk makanan dan masih menghadapi kesukaran dalam penguruskan kewangan mereka secara berhati-hati. Oleh itu, cadangan telah diberikan untuk melibatkan program pemulihan tekanan kemudahan makanan berkualiti yang berpatutan dan program pengurusan kewangan yang lebih bersepadu. Dengan mengambil langkah-langkah ini diharapkan pelajar dapat mencapai kejayaan akademik dan kewangan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.